قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهرين والمستضعفين في رفة وفي الضفة وفي الغزة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل الزمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak kauli kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan perbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ni bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan menantikan masuknya waktu isyak, kita bawakan perkongsian daripada kitab Umuril Ummatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam pada bab berkenaan dengan umur umat Islam dan kemunculan Imam Mahdi alaihi salam, karang susun daripada Syekh Amin Jamaluddin pada muka surat yang ke-179. Masih lagi berada pada tajuk ketiga, tanda-tanda besar kiamat, yang rangkumannya dan juga perkongsiannya bincang bicara utama tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dalam pertemuan yang terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia, kita telah pun siap sediakan perkongsian berkenaan dengan siapakah Ya'juj Ma'juj, di manakah mereka berada dan di manakah letak dinding yang dibina oleh Dzulqarnain. Dan kita juga telah sempat menyebutkan beberapa pandangan ulama tentang siapakah yang disebutkan tentang Dzulqarnain yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran secara khusus, yang menjadi manusia yang
ada kedudukan yang begitu rapat dalam pembinaan tembok yang memisahkan kedudukan Ya'juj Ma'juj daripada satu kelompok manusia. Pada malam ini tajuk yang ketiganya adalah persoalan tentang bilakah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Disebutkan oleh Syami Jamaluddin betapa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar setelah Nabi Isa alaihissalam selesai membunuh Dajjal, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan mereka itu untuk keluar dengan menjadikan dinding ini terpecah, walaupun mereka tidak pernah berputus asa untuk berusaha keluar sejak mereka dikurung tembok kan. Namun setiap hari mereka berusaha membuat lubang dinding raksasa pada dinding-dinding tersebut, sehingga kan apabila mereka sudah hampir melihat cahaya matahari, berkatalah pemimpin mereka, "Kembalilah kamu, kita akan membukanya esok hari." Kemudian mereka pun pulang, dan setelah itu mereka mendapati ianya tertutup kembali seperti sedia kala. Sehingga apabila telah datang janji Allah, maka orang yang di atas, yakni pemimpin di kalangan mereka, mendapat ilham dari Allah untuk mengatakan insya-Allah, dengan berkata, "Kembalilah kamu, insya-Allah kita akan membukanya esok hari." Kemudian mereka pun pulang, dan ketika mereka kembali lagi, maka pada hari berikutnya mereka menemukan dinding yang dilubangkan itu tetap seperti yang mereka tinggalkan kemarin, dan mereka pun berjaya membukanya dan keluar kepada manusia. Antara titipan yang menguasai dan juga mengerumuni faham tentang bilakah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dia berdiri pada banyak gagasan dan juga kedudukan yang telah ditandakan oleh baginda Nabi SAW, seperti mana yang telah kita sempat petakan kepada tuan-tuan, betapa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kelompok manusia. Hadirnya, nafasnya, jasadnya, jiwa dan raganya sama seperti mana kita. Cuma barang mungkin mereka datang daripada keturunan yang lain, yang telah pun kita sebutkan pada bab berkenaan dengan siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma selain daripada mereka memiliki satu kedudukan biologi yang begitu dahsyat, mereka tidak akan mati selagi mana tak dicukupkan 1000 orang keturunan mereka. Selain daripada itu, Nabi SAW membongkarkan kepada kita salah satu sifat daripada Ya'juj dan Ma'juj adalah mereka ini adalah satu kelompok manusia yang agresif dan aktif dalam melakukan usaha untuk membebaskan diri daripada kepungan kongkongan dinding yang dibina oleh Dzulqarnain. Walaupun begitu, mereka memiliki satu sifat, iaitu suka bertangguh. Jadi kalau nak tengokkan sifat Ya'juj dan Ma'juj, bahawa mungkin sifat itu ada dengan kita. Dah nak siap dah kerja, dia kata tangguh dulu. Kalau kita buat semua ini, esok nak buat kerja apa? Pernah dengar ayat ni? Kan? Untuk suruh buat kerja ingat. Kata kita buat semua bagi takat mana patut, esok kita main sambung. Kalau hari ni buat semua habis, esok nak buat kerja apa? Yang ni bukan perangai deje, yang ni perangai Ya'juj dan Ma'juj. Cuma kelompok ini lebih spesifik, kerana mereka duduk dalam keadaan yang pertama, kata ulama, mereka bukan dalam lingkungan orang iman. Kerana apa? Kerana setiap kali mereka melakukan pekerjaan, dan setiap kali mereka sampai pada kemuncak kejayaan pekerjaan mereka itu, mereka tidak pernah bentangkan ataupun luangkan untuk mengucapkan kalimah insya Allah untuk menyambung tugasan mereka pada esok hari. Kerana itu kata ulama, mereka bukan daripada kalangan orang yang duduk dalam nilai iman. Tetapi yang lebih mendebarkan adalah tidak semua yang Muslim itu beriman, tetapi yang beriman itu pasti Muslim. Jadi ini yang risau, kerana takut Ya'juj Ma'juj itu ada juga di kalangan kita, adalah orang yang duduk dalam keadaan Islamnya, hanya sampai di kerongkongan dan tidak menempat pada kafah yang menyelimuti hati di lubuk terdalam. Dan kerana itu juga, bila mana disebutkan betapa akan sampai satu ketika kelompok-kelompok ini yang mana telah Nabi petakan kepada kita, yang duk pulun buat kerja untuk korek dinding ni, walaupun mereka agresif, walaupun mereka aktif, walaupun mereka adalah orang yang bekerja kuat, tak putus asa,
Tapi mereka ada satu sifat pada diri mereka, iaitu ta'asub kepada pemimpin. Mereka begitu mengikut dan mengikat diri mereka pada perkataan pemimpin. Kerana apabila disebutkan, apabila telah datang janji Allah, maka orang yang di atas, iaitu bila pemimpin mereka mendapat ilham dari Allah untuk mengatakan kalimah insya Allah, maka pada waktu itu dinding yang mereka duk korek sebelum ni, sebab tak sebut insya Allah, esok lepas mai dinding itu tertutup. Begitu jugalah seterusnya, begitu jugalah hari, minggu, bulan seterusnya. Lepas habis buat kerja dan nampak lubang cahaya, esok lepas mai balik tertutup. Tetapi bila mana pemimpin mereka beritahu insya Allah, kembalilah kamu insya Allah, kita akan membukanya esok, rupa-rupanya dinding tu tadi tak tertutup kembali, hanya dikenakan kalam insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jalurnya daripada Sayyidatuna Fatimah binti Jahsy radhiyallahu an, yang mana baginda Nabi SAW satu ketika terbangun pada satu hari dalam keadaan terkejut, dan Nabi SAW berkata, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iftarab fatahul yawm min radami ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi asbu'ihi al-ibham والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثروا الخبث. Dari riwayat ini disebutkan betapa baginda Nabi SAW ketika mana terjaga, kemudian Nabi SAW mengucapkan kalimah la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada hari ini. Hampir saja pembukaan lubang dinding Ya'juj dan Ma'juj selesai seperti ini. Baginda Nabi SAW melingkarkan ibu jari dan juga telunjuk Nabi SAW. Nabi mengangkat ibu jari dan mencantumkan dengan hujung telunjuk Nabi, nak memberitahukan betapa lubang yang telah berjaya dihasilkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian berkata Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan hancur sedangkan di antara kita terdapat orang yang saleh? Adakah masih lagi wujud risiko untuk turut sama dihancurkan di kalangan orang-orang saleh pada waktu dan zaman demikian? Maka baginda Nabi SAW, na'am idza kathura al-khubuth, bahkan apabila berlakunya kehancuran itu terpalit dan tercalik sama pada orang saleh, dikhanakan apa kata Nabi, apabila sudah banyaknya al-khubuth. Al-khubuth ini adalah perkara yang berdiri pada titik, bukan benda-benda yang jelas kerosakan. Taklah jelas kerosakan, maksud dia bukanlah benda fasik, fusuk, dia bukanlah benda zanbun, zunub, dosa, tetapi Nabi gunakan kalimah al-khubuth yang mengikat pada kalimah khabithina wal khabithat. Doa yang kita baca masuk dalam tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat lain menyebutkan khubuthi wal khaba'ith merujuk kepada jin lelaki dan jin perempuan yang duduk dalam tandas. Tapi lebih dalam pengertiannya, khubuthi wal khaba'ith ini merujuk kepada kelompok yang melakukan perkara tak senonoh. Tak senonoh. Jadi bila banyak benda tak senonoh dibuatkan, daripada perkataannya, daripada perbuatannya, daripada makan minumnya, daripada pakaiannya, bila banyak benda ni berlegar, duduk dalam keadaan kathura, terlalu banyak, tak boleh nak diukur, dibilang, dihitung dengan jari, maka pada waktu itu ruang untuk kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sedang dipersiapkan dengan begitu rancak. Ini perkataan kita pun dah banyak guna perkataan tak senonoh. Bukan takat benda-benda yang berlegar di kawasan pasar ataupun di jalanan, tetapi dah sampai ke meja-meja kuliah, dah sampai ke dalam rumah-rumah Allah, menggunakan perkataan yang tidak senonoh,
tak sepatutnya dikeluarkan. Dan benda itu dinormalisasikan, dibiasakan, dihidangkan untuk didengarkan kepada masyarakat umat. Dan sampai satu tahap dah boleh diterima. Orang tak ada masalah pun nak guna perkataan caci maki di medan-medan kuliah dan sebagainya. Kemudian ada juga dalam bab pakaian. Dulu nak cari orang lelaki Islam, minta maaf cakap. Dia kena minta maaf cakap ni, dia minta maaf dulu baru cakap, tak apa nak kena kak. Padahal dia nak tibai kak kan. Nak abang kata dulu ni tahun 90-an, tahun 2000 awal nak jumpa orang lelaki Islam pakai seluar pendek atas pada lutut, payah bang, payah. Cukup payah bang. Nak jumpa pun kalau belah kita pergi market Syed Lugong ada, tapi itu pun yang bukan Islam. Pakai seluar pendek, seluar katok. Lah ni yang duk pakai seluar pendek rasa macam nak katok orang Islam kita. Bini dia pakai tudung labuh, kadang berniqab, berstokir dia ikut atas. Tapi hak lelaki tu kepala lutut duk dogoi keluar. Bila kita tanya ni mazhab dia mula buka dah, mazhab apa kah? Kan? Nak abang kata benda tu senonoh tak senonoh? Tak senonoh bang, tak senonoh. Bukan susah pun, tariklah dari 3-4 inci ketuk kepala lutut tu bawah sikit. Pakai seluar 3 suku pun okey dah. Kalau kata gamak tak mau juga nak tunjuk perut betih yang tough tu. Duk pisado angkat padi benih guna kaki saja ke. Dia naik ketui dekat perut betih besar nak tunjuk ke orang. Kalau nak pakai tutuplah kepala lutut tu. Benda tu tak senonoh. Tak senonoh. Pakai pakaian yang mencolok mata, balut badan tak sama dengan tutup aurat. Balut aurat tak sama dengan tutup aurat. Allah Ta'ala perintah untuk tutup aurat, bukan balut aurat. Yang ada Allah ni banyak dia pergi balut. Bukan dekat lelaki, perempuan juga. Bukan dekat perempuan yang kita nampak dekat tempat-tempat yang patut kebiasaan memang banyak benda tu, kadang-kadang di tengah jalan pun boleh jumpa dah. Majlis-majlis ilmu pun kadang-kadang boleh jumpa. Tak senonoh. Begitu juga dengan bab pemakanan. Makan pun tak senonoh. Lah tak fikir dah halal haram. Asalkan dia nampak dalil dia ada orang pakai tudung pergi makan, jadi boleh pergi makan. Cermat sikit bang. Ni tambah cuti-cuti sekolah. Dia lalu dekat media sosial duk tunjuk gambar cendui kawan tu, cendui kawan ni. Haram halal pun tak tahu. Pi beratok lu. Halal tak halal belakang kira beratok lu. Kan? Nak buat konten. Dia kata ni panjang beratok ni. Merekah kulit belakang duk tengah panas. Saya nak tibai cendui. Padahal pipi sampai depan tu tengok, bagi salam tak jawab. Bukan tak mau jawab, tak tahu salam tu apa. Tapi menterkedah apa tu kak? Bubuh menama makanan merepek-repek. Sup puaka. Roti canai telur berdene. Dene tu kita panggil benda najis. Ayak danir. Ayak bisa. Kau sini ada tuki bah. Kita pergi tibai. Nak abang kata tak payah. Ha? Dulu jual kepai dalam pasu bunga okey lagi. Ada yang jual tom yam dalam mangkuk tandas. Tu pun beratok pergi makan. Mangkuk tandas tak pakai ke, dia kata. Pakai tak pakai pun hina pada pandang mata, maka benda itu termasuk ketidaksenonohan. Dan kita khairul ummah diajak untuk memurnikan dan juga memuliakan keadaan. Tapi kita pilih jalan tu sebab manusia memang dia suka kepada fujur. Dia lari jauh daripada taqwa. Begitu juga dalam pemetaan perkara-perkara yang lain. Sebab tu kita hari ni hilang sensitivity, alert. Kita punya alam hati tu dia jadi punah. Dia punya carbon dekat apa yang disebutkan sebagai poin dalam hati tu untuk rasa dan terasa tu dia tak main dah. Dia jadi biasa sebab kita dah dihadap, kita dah dilapik, kita dah dimasukkan dengan carbon ketidaksenonohan ni terlampau banyak. Sebab tu bukanlah kita nak memetakan dan nak menandakan mereka ini adalah orang yang mendapat dosa, tidak. Nak abang kata kita ni banyak lagi kerja nak kena buat. Kita ni kena banyak lagi doa. Kita ni kena banyak lagi usaha untuk luaskan dakwah kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Dan kemaksiatan ini bila mana dia berlaku, jumlahnya mula banyak, lebih daripada ketaatan, jalur-jalannya adalah segala jenis musibah akan ditimpakan. Sama juga dalam bab bala bencana yang kita sebutkan hari itu. Berkenaan dengan al-zulzilu, apa yang dikatakan sebagai gempa bumi dan sebagainya. Tak lain tak bukan, dia kena maksiat. Maksiat banyak. Sebab macam kita ni bila tengok balik zaman lah macam tak pernah kena Covid pula. Macam pandemik 2 tahun 3 tahun ni kita lalu baru ni tak ada apa-apa kesan efek pun. Konsert riuh rendah merata-rata. Buat pertandingan ratu cantik dan sebagainya. Tak ada rasa langsung kata dulu kita pernah duduk dalam keadaan
usaha untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa. Tak pernah rasa kata kita pernah duduk dalam keadaan tidak boleh menunaikan salat Jumaat. Tak pernah ada rasa kata kita tak boleh duduk dalam jemaah. Tak pernah ada rasa betapa kita telah pun kehilangan saudara mara, ahli waris kita. Tapi bila mana diberikan secercah sedikit nikmat, barang 1 inci, mungkin 1 hun, kita dah lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam semesta dengan mendabik dada, membongkakkan kata, mengatakan betapa kita hari ini sudah bebas. Bebas mana? Kita tak bebas lagi tuan-tuan, selagi mana belum meletakkan kaki kita yang hina ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baginda Nabi SAW telah menyatakan betapa kedudukan kejayaan kelompok yang disebutkan golongan Ya'juj dan Ma'juj berjaya untuk membongkar dan juga memecahkan dinding yang dibina oleh Dzulqarnain adalah bila mana banyaknya berlaku kemaksiatan. Dikarenakan berlakunya perkara yang tidak senonoh. Dan ia bukan hanya tersebar pada kelompok masyarakat jelata yang melata, tetapi juga kepada kemuncak pimpinan pemerintah memegang takluk kuasa. Kerana itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Janganlah dijemput, jangan lagi dipupuk semangat untuk cintakan kemaksiatan lebih daripada cintakan ketaatan. Yang keempat, iaitu pada tajuk berkenaan dengan berapa besarkah fitnah Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ia memberikan satu penandaan betapa Ya'juj dan Ma'juj ini diberitakan fitnah dia besar sampai terang mana. Sebab dia tidak dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dia tidak diselesaikan dalam bentuk peperangan seperti Malhamah Al-Kubra. Dia tidak juga dimatikan dalam kedudukan berlakunya satu gerakan yang dilakukan oleh orang beriman menentang kekufuran. Tidak. Dia, kelompok ini mati dalam keadaan izin Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Nabi Isa AS Allah Taala perintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Taala turunkan satu jenis penyakit. Sebagian ulama mengatakan sejenis ulat yang akhirnya disebabkan oleh ulat itu Ya'juj dan Ma'juj ini mati bergelimpangan, memenuh pada setiap timbunan kawasan perjalanan manusia, membusung ketika mana waktu Nabi Isa dan juga orang beriman berada di celahan gunung-gunung yang tinggi. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang panjang. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, dinding Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Suratul Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia dan kaum muslimin berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka. Kemudian mereka mengambil binatang-binatang ternakan bersama mereka. Sedangkan mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, meminum semua air di muka bumi ini. Sehingga apabila sebahagian mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun minum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebahagian yang lain daripada mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, dahulu pernah ada air di sini. Dan apabila tidak ada manusia yang tersisa kecuali seorang sahaja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari mereka, mereka penduduk bumi sudah kita musnahkan, maka yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumuran darah yang menunjukkan satu bala dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asyik berbuat demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ulat ke bahu mereka seperti ulat belalang yang keluar dari belakangnya. Maka pada pagi hari mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslimin berkata, apakah ada seorang lelaki yang mahu menjual dirinya untuk kami, iaitu orang yang sanggup untuk mati demi untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka datanglah salah seorang dari mereka dengan perasaan iaitu menganggap bahawa dia telah mati. Kemudian dia menemui bahawa mereka semua telah mati dan keadaan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain berhimpitan. Maka laki-laki tersebut menyeru, wahai semua kaum muslimin, bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah memusnahkan, membinasakan musuhnya. Maka mereka di kalangan orang yang beriman pada waktu itu keluar dari kota-kota dan benteng-benteng serta melepaskan ternakan-ternakan mereka ke padang-padang rumput.
kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak, maka semua susu ternakan tersebut gemuk penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dimuatkan juga dalam Al-Mustadrak dari Al-Hakim, jalurnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Pada bingkisan hadis tersebut dinyatakan betapa gejolak perjalanan fitnah Ya'juj dan Ma'juj tidak mengira sesiapa. Ketika mana dia turun, dia keluar, dia akan menghabiskan semua apa yang ada. Pada proses dan waktu yang sama yang mengepalai masyarakat manusia yang masih lagi tersisa pada waktu itu adalah Nabi Isa AS. Dalam perkiraan perjalanan tersebut, pada rangkaian 7, 8 atau 9 tahun itu, Nabi Isa AS diperintahkan untuk membawa orang beriman menuju ke kawasan perbukitan yang tinggi, pergunungan yang tinggi. Dan disitulah Nabi Isa AS bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bingkisan perjalanan setiap daripada apa yang berlaku itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis sahih ini, nak menyatakan betapa Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah satu jenis kelompok manusia perampas. Yang kedua, mereka adalah satu kelompok manusia yang akan menggunakan semua apa yang disebutkan sebagai sumber bumi yang ditandakan dengan air. Dia bukan dekat air saja, kata ulama, semua benda yang berkaitan dengan sumber mineral. Tak kira lah pada hari ini macam-macam, bukan takat air, bukan takat apa yang disebutkan sebagai gas, bukan takat disebutkan rare earth element, semua benda mereka ni akan habiskan dan mereka merata cukup banyak. Dan sebagian juga berpendapat pada kalimah yang disebutkan mereka akan minum sungai sehingga kering, menyebabkan orang lain takkan boleh minum. Ada dua. Satu, sungai itu kering. Dulu ada air, lepas lalu tak ada air. Yang kedua, sungai itu ada, tapi air tu tak boleh lagi dah untuk minum. Lepa saja boleh minum. Sebab lepa dah belat dekat kawasan yang lebih atas, yang di bawah ni adalah kumbuhan, segala nyah tinja, segala benda-benda yang tak elok. Boleh faham? Sebab itu dalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia sebut salah satu sifat ciri Ya'juj dan Ma'juj ni telinga mereka panjang. Telinga mereka panjang ni sampai ke tahap satu boleh buat tempat letak kaki, satu lagi boleh sambung untuk tutup mereka punya telinga belah sini. Nampak kata telinga dia panjang. Bagi ulama kata hadis ni ada dhaif jiddan. Hadis ni ada dhaif jiddan. Cuma dalam hadis tu kalau tengok dalam Fitan wal Malahib Ibnu Kathir, Abu Fidah bin Ismail dia tolak. Dia kata sebab hadis ni dhaif jiddan. Cuma bila kita cerakinkan balik, hadis tu walaupun dhaif jiddan tapi dia memberikan satu khabar yang besar pada kita. Kerana Ya'juj dan Ma'juj ni ditandakan ada potensi memiliki telinga yang panjang. Maka sebagai ulama kontemporari juga mengatakan mereka adalah orang-orang daripada golongan manusia, kelompok bangsa yang menguasai komunikasi dunia. Boleh faham? Mereka ni lah yang menjadi perintis pelopor kepada apa-apa jenis bentuk komunikasi. Kalau kita nak berkomunikasi dengan orang yang jauh, maka kita akan guna telefon. Dan mereka ni antara orang yang menguasai sektor tersebut. Tuan-tuan boleh cari ya, siapa yang lebih banyak yang hari ni duduk dalam kemudi dia, yang hari ni duduk dalam nakhoda, yang menguasai sektor komunikasi, telekomunikasi, arus media komunikasi dunia. Dan mereka ni lah juga yang ditandakan pada pembentukan yang disebutkan oleh Nabi SAW pada sifat wajah yang dikatakan kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Dan disebutkan juga betapa setiap daripada golongan Ya'juj dan Ma'juj mereka duduk dalam keadaan sampai dah banyak kerosakan dah dibuat dengan manusia. Mereka tak ada fight, tak ada siapa yang nak menentang mereka, sebab memang kedudukan dan keadaan kehadiran mereka itu tidak boleh ditentang. Ketika mana mereka menguasai bumi itu, tidak ada satu pun perintah untuk menentang mereka. Maksudnya tak ada siapa yang boleh halang, melainkan Allah jua lah yang akan mematikan mereka. Sebab itulah kalau ikut Nabi Isa boleh settle Dajjal. Pasal apa Ya'juj Ma'juj tak settle? Tak, bukan boleh settle Dajjal, Ya'juj Ma'juj pasal apa tak boleh settle? Tak. Tugasan Nabi Isa AS itu hanya pada benda tu.
Jadi mereka tidak akan la ya'saunallah, para nabi ini tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka akan menerima setiap daripada arahan Allah. Mereka tidak akan pernah menambahkan tugasan baru pada kreatif inisiatif fikir mereka. Oh yang ni kita pun kena settle dah. Allah Ta'ala suruh sampai dekat settle Dajjal. Ya'juj Ma'juj tak? Ya'juj Ma'juj adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mereka duduk dalam kedudukan tidak ditentang, perkataan mereka diterima pakai, segala teknologi mereka kuasai, maka sampai ke satu tahap mereka duduk dalam kedudukan merasa mereka mampu untuk mencabar Tuhan. Sehinggalah disebutkan dalam satu penataan yang begitu prolifik, baginda Nabi SAW mengatakan betapa salah seorang daripada mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut jatuh kembali dalam kedudukan berlumuran darah, yang mana ia menunjukkan satu bala dan fitnah. Dan kelompok ini jugalah yang akan buat benda yang kita sebutkan sebagai mencabar teori ketuhanan. Banyak kalau nak sebutkan, atau benda yang dibincangkan dengan teliti hari ini, bila mana SpaceX dalam bulan 10 itu dia dah berjaya buat satu jenis pendaratan roket yang dilancarkan itu boleh patah balik dan boleh duduk dekat dia punya tempat yang depa parking tu. Guna dia punya nama tu Mekazila, depa panggil chopstick. Dia punya kapal tu selalu kita tengok roket dia boleh terbang pi, lepas tu nanti balik dalam kedudukan diletakkan payung terjun jatuh dekat satu tempat. SpaceX baru ni tak, dia buat naik, kemudian dia turun balik, kemudian dia boleh parking balik. Dan ini antara kejayaan dalam bidang astronomi, aero angkasa. Dan kelompok-kelompok ini jugalah yang disebutkan berada pada tatangan yang dikatakan memiliki kedudukan ataupun keadaan seperti mana yang disebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kerana idea-idea tersebut sampai ke tahap mereka akan merasakan tidak akan ada apa yang disebutkan tentang kehancuran itu. Kerana mereka masih lagi ada option, mereka masih lagi ada pilihan untuk mengelakkan daripada kerosakan total dunia. Maksudnya kerosakan penuh dunia tu nanti mereka boleh ejah, mereka boleh belah, mereka boleh tinggal, mereka nanti sempat pergi kat tempat lain. Dan kemudian dalam perutusan hadis tersebut, baginda Nabi SAW mengatakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ulat ke bahu mereka seperti ulat belalang, yang mana keluar dan akhirnya mereka mati. Duduk dalam keadaan bergelimpangan, berhimpitan, jatuh di antara satu sama lain, memenuh pada setiap lapangan dunia, sehingga akhirnya akan menimbulkan bau busuk yang mencengkam, merengkam. Orang tak boleh nak keluar sebab satu dikarenakan bau busuk dia. Kerana itu dalam kalangan orang yang beriman pada waktu itu dipilih satu orang untuk keluar pergi tengok apa yang dah jadi ni. Pasal mereka dah tinggalkan dataran, di bawah sana penuh dengan Ya'juj dan Ma'juj saja. Maka bila mana dah tak dengar apa, senyap, sunyi, sepi, hanya tinggal bau-bauan yang begitu membusung dan membusuk menyentuh hidung-hidung, maka dihantar satu orang untuk pergi cek. Dan orang ni adalah orang yang sanggup untuk ambil bukan cabaran lah, ambil cadangan itu, dan dia sanggup untuk mati. Bila mana dia turun, dia semak, dia cari, dia cuba selidik, maka didapati semua Ya'juj dan Ma'juj sudah pun mati. Adakah mereka raksasa? Tidak. Sebagai ulama mengatakan, seperti mana kita sebutkan itu, mereka adalah manusia biasa. Cuma bila mana mereka ni dah mati semua, akhirnya disebutkan dalam riwayat didatangkan burung eriang atau burung the man eater yang duk makan burung, duk makan orang. Kalau kata kita sebut itu, dia lebih kurang macam dekat kawasan pergunungan Tibet. Belah sana atas tu, mereka kalau mati, mereka tak tanam sebab duk atas gunung batu. Jadi mereka cuma belah-belahkan kelak-kelak tubuh badan manusia, dibentangkan atas batu hampak, batu yang terbuka lagu tu. Kemudian nanti burung ni nanti akan main patuk sampai tinggal belulang, sampai tinggal tengkorak. Dan lepas tu barulah ambil tengkorak tu untuk disimpankan pada tempat tertentu. Jadi kita raikan syiar untuk ruang azan, dan kita akan kembali selepas daripada ini insya-Allah. Semua untuk direnjakkan pembinaan solat isyak kita pada malam ini, bagi saya menghabiskan tajuk perkongsian kita insya-Allah. Maka sebahagian daripada riwayat juga mengatakan betapa
Allah Subhanahu wa taala lantas membinasakan mereka dan membuang mereka ke laut serta mengamankan negara-negara dan para hamba Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan. Manakala dalam rekod riwayat yang lain menunjukkan betapa burung-burung yang dihantarkan itu tidaklah memagut sehingga mati, sehingga dijadikan mayat-mayat tersebut sebagai bahan makan mereka, tetapi diangkat setiap daripada satunya dan dibuang ke laut. Cuma hasil daripada kematian itu, dia meninggalkan pekung pada tinggalan himpitan mayat-mayat yang ada. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari riwayat menurunkan hujan dan menghilangkan segala bau itu. Dalam Qasas 183 juga disebutkan perkara yang sama, membahaskan berkenaan dengan jumlah mereka. Adapun jumlah mereka adalah amat ramai yang tidak dapat dihitung seperti semut atau belalang kerana terlalu banyak. Dia duduk dalam keadaan turun ke satu-satu tempat, datang ke satu-satu bangsa, masuk ke dalam satu-satu negara ataupun negeri. Dia bukan datangnya dalam jumlah yang rentetan. Dia bukan mai bersambung-sambung. Tak, dia mai dalam turun itu rumun. Dia turun itu dalam keadaan menghurung. Dia mai dalam keadaan menyerbu. Sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan Ya'juj dan Ma'juj, para pemanah dan juga perisai mereka. Duduk dalam keadaan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah daripada An-Nuwas. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah ini menyebutkan betapa mereka ini juga adalah satu kelompok yang bersedia, berusaha bersungguh-sungguh untuk menyerang kaum muslimin pada fasa ketuanya adalah Nabi Isa AS. Kedudukan mereka hanya sekitar di Fustatul Muslimin, kawasan sekitar Syam, kerana pusat umat Islam pada waktu itu adalah di Damsyik. Tapi dikhanakan oleh serbuan daripada Ya'juj dan Ma'juj, maka umat Islam pada waktu itu yang beriman perlu bergerak untuk meninggalkan kawasan yang mudah capai. Maka mereka masuk ke kawasan yang lebih tinggi. Fitnah dan kejahatan mereka adalah sangat besar dan penyeluruh. Tidak seorang pun manusia yang dapat menolak fitnah daripada Ya'juj Ma'juj. Fitnah dekat sini sama macam fitnah yang kita sebutkan pada bulan pertemuan yang lepas. Bukan nak bulan sebelum ni, bulan hak yang sebelum tu, dalam bulan 6 atau bulan 7. Nak abang kata fitnah ni bukan fitnah yang perkataan tu. Fitnah ni dia macam-macam. Salah satunya adalah pembunuhan, salah satunya adalah melakukan kerosakan. Itu juga fitnah. Dan kerosakan, kejahatan dilakukan oleh kelompok ni adalah satu kejahatan dan juga kerosakan yang menyeluruh. Dan sehingga ketika mereka telah keluar, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Isa AS, mewahyukan kepada Nabi Isa ibn Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapa pun. Allah yang declare kata mereka ni takkan boleh dihabiskan, dimusnahkan oleh siapa-siapa pun. Dan kemudian kata Allah, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku kaum muslimin pergi ke kawasan perbukitan Tur, kawasan pegunungan Tur, yang mana merujuk kepada bukit Tur Sina. Hari ini duduk dalam medan pergunungan Sinai. Dan di sana terkepunglah Nabiullah Isa AS beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala lembu lebih mahal dari 100 dinar kamu hari ini. Harga satu kepala lembu lebih mahal daripada 100 dinar yang kita ada pada hari ini. Kemudian Nabiullah Isa AS dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh bau hanyir dan busuk. Kemudian Nabi Isa AS dan para sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus seekor burung raksasa yang akan membawa mereka lalu menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung padang pasir, melainkan semuanya akan ditimpakan dengan air hujan tersebut, maka membasahilah bumi sehingga menjadi telaga seperti telaga yang penuh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga dalam Sahih Tirmizi. Jalurnya juga daripada orang yang sama, An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sebagian kajian menunjukkan bila mana bumi telah pun ditimpakan dengan hujan selepas daripada apa yang disebutkan kematian Ya'juj dan Ma'juj itu, bumi menghasilkan dia punya
kebaikannya cukup hebat. Yang ni yang mai pada bab berkenaan dengan yang buah delima, kulit buah delima orang boleh guna untuk berteduh. Boleh duduk bawah kulit buah delima 3-4 orang. Kulit buah delima Kepala lembu boleh dimakan berkampung-kampung. Daging lembu tu boleh makan ratus orang. Yang ni bila? Zaman Nabi Isa. Bukan zaman Haji Isa, zaman Nabi Isa. Sebagian ulama tandakan selepas pada Ya'juj dan Ma'juj. Ada sebagian mengatakan sedari selepas daripada kematian Dajjal. Jadi penyelamat dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj adalah dipimpin oleh Nabi Isa AS dalam mengarahkan kaum muslimin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mewahyukan kepada Nabi Isa, asingkanlah hamba-hambaku ke Tur, iaitu bukit Tur Sina di Sinai, Mesir. Dan itu antara benda yang dimuatkan pada hujahan terakhir bab berkenaan Ya'juj dan Ma'juj, iaitu tanda ketiga yang kita kongsikan dengan tuan-tuan sebelum kita masuk pada pertemuan yang akan datang, berkenaan dengan tanda keempat, terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Cuma dalam perkara yang berkaitan, perlu juga untuk kita lurus laraskan di sini betapa Ya'juj dan Ma'juj, yang pertama, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri pada kedudukan keturunan manusia. Dia bukan raksasa. Cuma dalam fitnah wal malahim, Abu Fida bin Ismail dia sebut begini. Dia kata di kalangan Ya'juj dan Ma'juj ni ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Nak abang kata normal lah benda tu. Tapi kalau kita ni nak nampakkan lagi, kena tengok balik sifat dia yang awal. Wajah mereka berbentuk bulat, rambut mereka tidak berwarna hitam, mata mereka sepet, kan, hidung mereka pesek, dan mereka adalah orang yang selalu melakukan kerosakan. Di mana bumi mereka diami, di mana tempat mereka tinggal, selalunya mereka dekat dengan kerosakan. Bila mereka ramai. Kalau mereka seorang dua tak ada apa, tapi kalau mereka ramai, dia akan buat kerosakan. Kerosakan itu pula bukan mereka yang rasa, kita. Tempat mereka tu mereka jaga. Kumbahan tu, nyah tinja tu, benda yang keluar daripada tempat mereka tu adalah benda yang tak bagi manfaat langsung dekat orang lain. Dan itu antara benda yang disebutkan kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Cuma yang kita duk nampak hari ni, ia sama juga pemetaan dengan apa yang disebutkan tentang Dajjal-Dajjal kecil. Yang ni pun ada sifat Ya'juj Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj lagi. Yang ni pun ada sifat Dajjal, tapi bukan Dajjal lagi. Yang dikatakan sebagai pembohongan, menunjukkan sungai, tetapi itu adalah benda yang tidak sepatutnya. Dia bagi kita ayak itu adalah api, bagi kita api, sebenarnya api itu adalah ayak. Dan kedudukan kelompok ni duduk dalam naratif pandang yang sama. Dia tak pernah lari sikit pun. Cuma tinggal lagi kita ni, nak sama ada nak duduk dalam kedudukan yang sanggup untuk mengekali berada dalam tautan keimanan, ataupun kita memilih jalan untuk mendapatkan benam indah dunia, meninggalkan kebaikan besar di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir dalam bab penandaan Ya'juj dan Ma'juj, kita sebutkan juga, bukanlah kita menolak pandangan Alexander the Great ataupun Cyrus the Great. Pasal baru ni pun ada juga lepas saja duk pikiak, abang kata sebenarnya, geng sebenarnya pun ramai. Dia kata Alexander the Great tu betul lah, Zulkarnain. Tetapi dia sebutlah dia punya dapatannya. Cuma kita lebih bertindak untuk mengatakan Cyrus the Great sebab dia adalah orang yang tidak menyembah ajaran ataupun tidak mengikuti ajaran pagan. Dia menyembah Tuhan yang satu. Sistem Tuhan yang dia ada adalah sistem monotisme. Dia bukan politisme, Tuhan yang banyak. Tapi kalau orang tu dia tetap kata Alexander the Great, dipersilakan. Saya kita cuma tahu Zulkarnain. Sebab tu pada ruang belakangan ada satu orang syekh daripada England. Dia kata Zulkarnain bukan Alexander, Zulkarnain bukan Cyrus, Zulkarnain adalah Viking. Ambil hang. Pasal apa Viking? Sebab Zulkarnain bermaksud raja memiliki topi yang ada tanduk. Topi lepas tu ada tanduk. Pernah tengok? Kalau kata topi ada tanduk, zaman-zaman budak-budak sunat leather ni mereka tengok How to Train Your Dragon ke? Kan? Ada yang hak duk bela naga tu. Kalau dulu Asterix dengan apa dekat sorok orang putih, tak ingat dah nama Asterix tu kan,
Dia buat pakai topi, pakai kayu, lepas tu ada 2 tanduk. Itu Dzulqarnain juga. Jadi kita tak ada lah nak memperinci satu-satu, cuma kita berlepas diri pada ketetapan siapakah Dzulqarnain. Yang kita tahu dia adalah orang beriman, yang kita tahu dia melakukan satu tindakan yang begitu hebat demi untuk memberikan kebaikan kepada manusia sejagat. Dan dia adalah satu orang yang Allah Ta'ala angkat kemuliaannya, disebutkan namanya dan dinyatakan dalam surah Kahfi secara spesifik, dan bagaimana perjalanan itu disebutkan. Dan itu antara benda yang kita sempat kongsikan sepanjang tajuk yang ketiga, tanda ketiga, iaitu berkaitan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan takat itu dulu tuan-tuan, atas perkongsian kita pada malam ini. Kita doakan moga-moga saudara kita di Palestin, Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, Allah Ta'ala berikan segunung kesabaran kepada mereka, dan Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita untuk meneruskan dokongan kepada saudara kita di Palestin. Antara perkara yang paling membenam jiwa dan emosi kita pada bulan lepas adalah satu video, satu orang budak dukung adik dia berjalan 2 kilometer. Adik dia cedera kaki, dia kena kokong adik dia tu, bukan kokong, kaki adik dia pegang, kepala adik duduk bawah, dia berjalan. Orang kena selamat. Tanya pasal apa? Sebab mereka kena keluar daripada tempat di belah utara Gaza. Mereka kena mai kat kawasan yang telah ditandakan dan dipelukkan tempat ni selamat. Begitu juga dalam satu serangan di Jabalia, satu keluarga, ada 6 orang kat situ, termasuk satu orang kanak-kanak kecil berusia 5 tahun, namanya Omar. Beratnya tak sampai pun 20 kilo. Tapi tempat tu menjadi sasaran sebab mereka cuma berlindung bawah puing tinggalan bangunan yang dah ranak. Mereka buat rumah bawah tu. Jadi ketika mana satu bahan letupan dilepaskan, kapasiti bahan letupan tersebut dikatakan senilai 2000 kilogram. Dia punya berat dia tu 2000 kilo. Dia punya kesan ledakan tu 2000 kilo. Bila mana kawasan orang-orang yang menyelamatkan, orang anggota penyelamat cuba masuk nak menyelamatkan, mereka tak jumpa apa, cuma nampak kepingan daging yang dah bertaburan, telah pun terbakar, tinggal tulang belulang. Tapi yang bayi ni tadi jadi macam vaporize. Vaporize ni dia, orang kata apa, dia meruak. Bayi tu kena ledakan tu, dia jadi meruak. Maknanya masa dia masuk tu dia dah berasap lagu tu, tak ada apa. Hancur. Maka dibuat kajian oleh anggota penyelamat kita betapa fasa mula daripada bulan 4 tahun ni sampailah yang baru ni, disebabkan oleh pilihan raya di Amerika dan sebagainya, anggota Senat, Dewan Senat tak melepaskan bajet besar untuk negara laknat kera ni untuk dapatkan bajet ketenteraan. Maka rupanya dicelah tu, daripada bulan 4 sampai bulan 10 tu, mereka buka satu ruang untuk melobi mana-mana negara yang nak try test uji kaji senjata untuk bawa ke battleground, dan mereka sanggup untuk melakukan apa yang disebutkan uji kaji tu. Dan siapa dia punya orang yang nak diuji tu? Orang Islam kita. Sebab tu dia main, kalau tuan-tuan perasan dulu masa awal ada bom fosforus tu, ada ledakan peluru-peluru tertentu. Tapi lepas pada tu senyap, Milo dak dia punya senjata yang pelik-pelik. Sebab depa apply untuk uji kaji senjata tersebut di medan Gaza. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada kita untuk turut sama memberikan sokongan tanpa berbelah bagi pada saudara kita di Palestin. Dan moga-moga juga dengan usaha tersebut Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat dan diselamatkan kita daripada segala mara bahaya dan juga segala bala petaka, insyaAllah. Jadi dekat tu dulu tuan-tuan, ambil hikmah daripada apa yang kita kongsikan. Reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.